malam semua. Oke. Dari sini salam dari Dilajak Channel. Oke, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan seorang artis tempatan Sabah, di mana beliau adalah seorang pelawak. Alright, and then beliau pernah mengikuti Maharaja Lawak Mega. Alright, Maharaja Lawak Mega, dan juga beliau juga adalah bekas juara Raja Lawak. Okey. Di mana sekarang beliau sudah membuat satu perniagaan di Kota Kinabalu. Dan saya ada hubungi beliau dan dapatlah berjumpa dengan beliau untuk sesi interview untuk tips-tips macam mana ataupun bagaimana untuk membawa scene-scene komedi, dan juga macam mana membuat lawak dalam satu konten dalam YouTube dan cara dia. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan. Alright, sebentar lagi saya akan ke lokasi premis perniagaan beliau. Okay, dan stay tuned. Okay guys, hari ini kita akan berjumpa dengan Brother Wan dan pada Wala, di mana beliau bekas beliau ya dari sorry bang, boleh dari Wala, di mana beliau bekas Maharaja Lawak Mega dan juga bekas juara Raja Lawak. Okay, juara Raja Lawak Astro musim yang ke-7 jatuh kepada Wala. musim bila tu? Musim kemarau. Waktu tu kemarau, dah hujan. Jadi kalau dalam Raja Lawak dia punya season musim ke-7. Oh, musim ke-7. Yes, musim ke-7. Alhamdulillah. So, Brother Wan, saya datang ni tidak ya, Okay. Cuma mau tanya abang Brother Wan punya perkembangan lah setakat ni macam mana. Selepas Raja Lawak kepada Maharaja Lawak sampailah sekarang. Sekarang alhamdulillah saya ada perniagaan sendiri. Saya buka bengkel, saya buka kedai aksesori dan kedai massage. Maksudnya tidak mungkin saya buka. Maksudnya kedai massage tidak mungkin saya buka lah. Jadi itulah perkembangan saya. Selain daripada saya ambil juga itu job-job berlakon. Kalau ada orang dulu. Tapi sekarang pun musim-musim PKP ni kurang lah. Musim PKP ni kan Brother Wan macam ada payah sikit lah. Iya, kalau mau berlakon pun ditutup muka kita. Jadi janganlah berlakon. Senyum pun susah kan Brother Wan? Senyum pun susah. Paksa guna mata. Pakai lagi mata. Jadi ada yang sudah saya ikut penggambaran syuting drama, filem ada. Tapi dia belum dikeluarkan di TV ataupun di panggung. Jadi kita tunggu saja lah. Kami sudah sentiasa support dari belakang. Terima kasih. Dari mana ini ya? Dari sini dia Pak. Dari sini. Apa tadi nama itu? Kami dari Dilajak Channel. Dilajak Channel. Dilajak Channel. Yang kawan saya lain. Diinjak-injak. Bukan. Lain. Bukan itu lain. Bukan. Kami Dilajak Channel ya. Patut Dilajak Channel. Sudah tutup YouTube dia.
Ya, sebab dia kasih nama diinjak-injak channel. Jadi itu tuh. Yang dilajak nih mudah-mudahan sukses. Alhamdulillah. Dan teruslah. Itulah Bang, ini adalah tujuan saya datang nih, wakil Ya. daripada tim Dilajak Channel. Ya. Meminta sedikit tips lah, Tips lah. di mana kami ada merancang untuk coba buat satu ataupun mau belajar macam mana untuk buat komedi scene. Komedi ya. Ya, Komedi ini lawak memang kan. ini lawak nih Bang, lawak. Jadi Bang. dibuat filem pendek yang berunsurkan lucu, bukan berunsurkan lawak Lawak, Bang. dalam YouTube kamu. Ya, lawak. Oke, tips-tips dia lah. Oke, yang paling penting bila kita buat penggambaran untuk scene-scene komedi Ya. atau lawak, kita perlu ada ajinomoto, garam, gula, sayur 2 ikat, beras 5 kilo. Bukan itu maksud saya, bro. Bukan. Kenapa? Macam mana buat scene komedi? Bukan. Lawak, lucu, ketawa gitu. Bukan, barang-barang tuh mesti ada di rumah. Oh, oke. Bila kita keluar syuting, jadi anak bini di rumah dah kelaparan. Betul, betul. Mesti ada di rumah. Betul. Jadi sebelum kita keluar bekerja buat syuting di rumah kasih isi dulu lah. Oh, betul. Jadi tidak kita dikacau. Betul, Ini betul, tinggal betul. syuting Ya. telepon, bang kicap sudah beli dah. Itu saya malas. Jadi kita kasih cukup di rumah dulu, baru kita buat apa yang kita mau buat di luar. Oke? Jadi kita mau balik kepada tips. Iya. Oke? Tips komedi. Oke, semestinya orang mau kelucuan lah. Oh, Ya. lucu lah dia, betul. Tapi kalau kita membuat lawak nih, kita jangan memaksa diri lah. Maksudnya Oke. jangan push diri kita untuk kita menjadi sampai sehingga kita menjadi badut begitu, macam menjadi terlalu buruk untuk kasih lucu. Biarkan kelucuan itu datang real. Biarkan dia datang dengan originality dia. Spontan lah kan, bro. Spontan. Mencakap spontan. Ya. Jadi kalau itu ada dalam pelawak, diri pelawak ataupun pelakon komedi Dilajak Channel ni, nah itu sudah cukup bagus. Jadi idea yang kamu cari itu biar idea yang berkaitan dengan apa yang berlaku di sekeliling kamu, apa yang berlaku tentang keadaan viral yang biasa berlaku. Ambil yang begitu saja. Orang bilang lawak-lawak yang simple, lawak-lawak yang senang orang faham. Kalau kita buat channel di Sabah, kita pakai apa lawak di Sabah. Pakai bahasa Sabah. Bahasa Sabah, percakapan Sabah, lawak Sabahan. Nah, kalau kita mau buat, kalau kita fokus ini Dilajak Channel untuk Sabahan punya view lah, tapi orang lain pun ada tengok juga. Jadi kalau mau guna bahasa-bahasa Sabah tu biar orang yang di sana pun, di sebelah Semenanjung pun faham. Jadi kau boleh dapat view yang banyak, bukan fokus di Sabah aja. Oke, Begitu. Ini ada soalan lagi. Ada soal. Memang dapat bertanya, ini mijak saya buat memang dari perabot punya kedai. Saya bilang bagi saya mijak yang tempat orang baca. Oke guys, perdawan memang gini, dia kalau kita jumpa memang tidak tidak kering gusi. Kering gusi, tapi kalau kasih marah saya memang pecah gusi. Ada itu tadi. Boleh pecah gusi. Oke, Bradwan, kita mau balik kepada soalan yang kedua. Enggak, sekarang mau soal kan mau balik. Soalan Kau bilang tadi mau balik. Bukan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Mau soal, oke, teruskan. Oke. Macam mana pula kami membawa watak komedi ini, Bang? Nah, Macam mana doa? ini watak komedi ini, kalau memang kau memang ada dalam diri kau sebagai seorang pelawak ataupun penghibur, itu sudah satu poin. Itu sudah satu kelebihan. Aku sudah tengok juga di Dilajak Channel ni. Aku tengok ada juga muka-muka yang memang muka katut, yang tak payah diubah. Kan? Anda payah? Tak payah kasih kemas Memang, lah. ya, ada manusia ni, ada kita ni, belum bercakap lawak sudah. Oh, betul. Nah, kalau itu dia ada dalam diri dia, muka saja orang tengok, orang ketawa sudah. betul. Apalagi kalau dia bercakap. Oke. Nah, jadi kalau macam mana mau ada itu dalam diri, kita kena banyak latihan lah kan. Cara saya pula, saya mau tengok benda-benda tu, saya tengok di YouTube juga. Tengok Mr. Bean kan, saya minat Oh ya, Mr. Bean, ya betul, Mr. Bean. Vlog pelawak. Dia tidak suara, dia lucu. Kau tengok, dia tanpa suara pun boleh jadikan benda itu lucu.
macam pelawak-pelawak yang ada di Malaysia ni. Kita tengoklah macam kumpulan jambu kan. Kita tengok di YouTube macam mana trend orang yang paling lawak tu ya apa kumpulan wala apa tu, tapi ya begitu si lawak dia lah. Boleh juga lah tengok CP kan. Boleh ditengok juga. Jadi caranya kita kena banyak latihan, kena banyak tengok. Kena banyak latihan mengkaji dan menggali. Orang mengkaji dusun dan menggali guys. Ya, orang dusun sebelah Tenom cakap dia bilang research. Wait a minute. Research. Begitulah menggali. Mencari. Itu English tu bang. Oh, English ya tu. Really, nigga? Ya, saya terfikir saya tak ada bahasa dusun research ya. Siapa nanti pula tu orang Tenom tu dia bilang bahasa Tenom. Okey, itu soalan kedua. Soalan ketiga. Masih boleh ya Pak Irwan? Masih boleh. Masih sedih lagi. Takut mengganggu masa. Okey, ada juga saya minum semalam tapi okey juga. Soalan ketiga pula beraduan punchline dia tu. Macam mana pula kita mau bawa punchline tu? Ataupun dia ada certain perkataan ataupun macam mana tu punchline? Punchline banyak. Saya tengok pelawak-pelawak ni dia penuh dengan punchline yang pom. Macam Wala Team tu lah. Dia pom. Dia punchline dan killer ke? Kita boleh ambil dari segi percakapan, ya. Bercakap pun punchline, dan ada juga daripada pergerakan badan, ada juga daripada reaction muka, itu semua punchline tu. Itu punchline Ya, benda yang boleh buat orang ketawa atau senyum geli hati itulah punchline. Itu yang dipanggil punchline. Kalau hingga pergi muka itu punchline. Itu punchline je. Itu bukan punchline, itu punch saja. Itu lain. Jadi ini punchline ni yang benda yang boleh munculkan lah, ya. Dia punya highlight point yang boleh menggelikan hati orang. Okey. Jadi benda-benda itu dari segi percakapan, lawak dan juga pergerakan badan dan juga reaction muka itu memainkan peranan. Macam mana kita mau ada itu dalam diri kita, sama juga macam tadi kita perlu ada bakat yang memang ada dalam diri. Kalau tidak ada bakat tu originality ya. So kita kena banyak menggali. Tengok video-video yang ada sebelum ni. Kita jangan copy 100%. Jangan copy 100%. Okey. Kita boleh tengok lawak orang, kreativiti kita sendiri. Oh iya. Kita ubah lah. Betul. Kan? Betul. Okey, kalau kita tengok benda ini bulat. Ini macam mana kita mau kasih lucu. Kalau kita ikut sebiji pun dia begini, tidak juga ngam. Mesti ada cara dia. Bulat dia macam mana yang boleh nampak dia lucu. Maksudnya kreativiti. Ubah. Kan? Okey. Sebab kita normal, kita masih boleh berfikir benda ni mesti kita boleh kasih jadi lawak. Kecuali memang dari lahir bodoh. Itu kecuali tidak boleh ubah sudah. Jadi ya, ada sini ada orang kah? Ada. Oh, ada ramai. Ada. Mau kasih orang sikit. Itu masa susah orang mau ketawa. Okey, beraduan. Okey, dan tadi beraduan dah sebut dari segi badan apa semua itu kita panggil body language lah tu. Body language, ya. So kalau macam body language ni, perlukah kita buat gimmick badan yang lucu atau macam mana? Bukan tidak boleh. Tapi dalam satu video pendek yang kau buat, kalau contoh 5 minit kau buat, kalau daripada minit pertama sampai minit kelima semua main badan saja, dia jadi drag, penonton pun bosan. Oh, bosan. Sikit-sikit boleh lah. Kalau macam buat begini bang, terus tiba-tiba macam buat apa, cat-cat ke apa gitu. Sebenarnya boleh tak beraduan? Bukan tidak boleh. Tengok pada watak. Sebab kalau kita kalau pada saya lah, kalau kita buat main fizikal ke arah cacat, kita jadikan. Okey, saya tidak berapa setuju lah. Jangan dijadikan benda cacat itu sebagai punchline. Sebab itu sensitivity. Betul. Jadi kalau benda itu berkait dengan watak, memang watak dia di dalam tu seorang orang cacat lah ataupun orang kurang upaya. Okey. So dia boleh bawa. Tapi kalau boleh di Lajak channel, janganlah bawa cacat ini ke dalam video. Sebab
OKU ni pada saya sensitivity dia jangan disentuh sebagai satu bahan yang lucu. Okey. Sebab apa? Banyak lagi yang boleh kita buat untuk dijadikan lucu. Kenapa itu kita buat kan? Thank you. Maksudnya Thank you. cuba yang lain Cuba. Kalau channel lain, kalau orang lain buat itu sebagai satu benda lucu tapi tidak di Lajak channel. Jadi itu InsyaAllah. itu orang akan nilai, itu orang akan pandang kan. Banyak sebenarnya kan, kecuali memang watak dia, mungkin dia ni si sengau kan. Orang tanya lagi. Original sengau. Dia kena bawa betul-betul. Dia kena buat betul-betul diri dia itu sebagai watak orang yang sengau. Orang yang sengau. Padahal dia memang sengau begitu. Kalau dia memang orang sengau itu, kalau kau dapat pelakon yang memang macam Sami Sadli kan, yang pelakon dia tu kan. Jadi kalau kau dapat dia memang original sengal, itu bukan membahan, itu memang dia begitu. Tapi kau bawa dia ke dalam lakonan, Jadilah dia. jadilah kan. Orang tanya di mana Bas Om Nan. Tapi sebenarnya dia memang sengau. Cuma dia kau bawa pelakon. Gitu. Jadi benda itu tidak nampak macam memperlekeh. Sebab Okey. pelakon itu memang sengau. Okey. Kan, apa salahnya ada orang ini kau bawa untuk ke dalam bidang lakonan channel kau? Tidak salah kan? Alright. Penilaian orang yang negatif itu terpulang. Sebab Okey. niat, yang penting niat. Niat. Kan? Okey, Brother Wan. Ya. So sensitivity kita kena jaga. Jaga sensitivity agama, jangan main. Agama itu pun tidak boleh kan? Politik, kalau boleh jangan main. Politik tidak boleh masuk. Boleh, tapi kau kena pandai kias-kias lah. Double meaning lah kan, kasih kias-kias. Jangan ketaran sangat. Nanti kau tahu lah Malaysia punya mentality ni. Malaysia punya mentality ni lain. Ya, betul. Nanti kau main kerajaan lain pula, kau main pembangkang lain pula. Jadi kau jangan sentuh benda-benda yang begitu, supaya apapun sudut daripada sudut mana pun, daripada asal mana pun orang boleh tengok kau punya channel. Okey. Nah, kalau kau sudah sentuh, kau attack pasal bangsa dusun atau bangsa Bajau, kau attack, kau kasih lucu, nanti orang Bajau tidak mau tengok. Orang dusun betul, benci, sudah channel kau. Betul. Kecuali kau angkat. Kalau kau kasih jatuh, Maksudnya kalau kita buat satu cerita pendek, kita kena angkat sesuatu benda lah. angkatlah setiap channel kau. Saya bagi idea. Kita kena angkat satu. Kau ada angkat satu benda, maksudnya ada yang kau puji. Okey. Kau puji suku kaum orang kah? Ini yang bagus. Kan? Dan kalau boleh di hujung kau punya video tu kau letaklah satu moral yang Okey. simple-simple. Alright. Kan? Sayangilah alam sekitar. Contoh. Tapi berkait dengan kau punya video. Alright. Okey, sayangilah alam sekitar. Maksudnya video kau tu alam sekitar lah. Kan? Untuk sampah gitu. Jangan mencuri selipar di surau. Begitu contoh. Kecuali imam curi selipar kau. Okey guys, contoh. itu kita terima kasih dengan Brother Wan karena dapat memberi tips kepada kami tim Dilajak Channel. Ya, terima kasih juga. Semua tadi RM20. Nanti Transfer lah. transfer RM20. Okey, terima kasih kerana memberi masa. Ya. Dan dimaklumkan Brother Wan dia memang seorang yang busy. Saya perlu set masa juga nih sama dia. Ya. Ada seminggu je lah mau set masa dengan Brother Ya. Wan. Ya, so jangan lupa saya iklankan diri. Jangan lupa subscribe di Lajak Channel. Dan juga channel Brother Wan kita. Ya. Apa channel Brother Wan tu? Wala Channel. Wala Channel. Wala Channel. Wala Channel. Jangan lupa subscribe. Alright, Ya, guys. ya. Thank Okay. you guys. Okay, thank you, bye. Jumpa lagi. Il m'a dit t'es où, je te rejoins au tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a fâché. Je suis pas tout blanc bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi.